Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tajuk tugasan kumpulan kami adalah GST iaitu Cukai Barang dan Perkhidmatan di Australia. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang ahli iaitu Muhammad Rahimi, Nur Fathiah Hanis, Najihah, Nur Aisyah Syamina dan juga Nur Fakihah Izzati. Saya, Najihah binti Abdul Jabbar, nombor matrik 262515, ingin membentangkan part yang ketiga iaitu makna cukai GST dan juga tujuan cukai GST di Australia. Cukai GST atau nilai ditambah Value Added Tax mula diperkenalkan pada tahun 1950-an yang mula digunakan di Perancis dan diikuti oleh lebih daripada 160 buah negara di seluruh dunia. Cukai jenis ini adalah cukai tidak langsung dan boleh dianggap sebagai cukai proporsional di negara yang melaksanakan kadar faedah cukai barang dan perkhidmatan untuk semua produk. Cukai barang dan perkhidmatan GST adalah cukai yang berasaskan kepada 10% bagi kebanyakan barangan, perkhidmatan atau barangan lain yang diambil atau dijual di Australia. GST adalah cukai nilai ditambah ke atas pembekalan barangan dan perkhidmatan di Australia, termasuk barangan yang diimport. Ia telah diperkenalkan oleh Kerajaan Howard pada 1 Julai 2000, menggantikan sistem cukai jualan borong persekutuan sebelum ini dan direka untuk fasa daripada beberapa cukai kerajaan negeri dan wilayah, iaitu duti dan levi seperti cukai perbankan dan duti stamp. Sebelum GST, Australia mengendalikan cukai jualan borong yang mengenakan cukai ke atas jualan borong. Ia telah dilaksanakan pada 30-an apabila Australia mempunyai ekonomi yang dikuasai oleh barangan. Ekonomi Australia berkembang lebih kepada perkhidmatan dan GST mula diperkenalkan. GST ditadbir oleh pejabat cukai bagi pihak kerajaan Australia dan diperuntukkan di bawah negeri dan wilayah. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan cukai GST di Australia. Yang pertama adalah hasil kerajaan. Kebanyakan persekutuan di seluruh dunia, kerajaan negeri dan wilayah di Australia termasuk kerajaan tempatan lebih banyak menghabiskan masa mereka untuk meningkatkan pendapatan. Negeri dan wilayah menerima semua hasil yang dibangkitkan oleh cukai barang dan perkhidmatan. Kira-kira 23% daripada jumlah hasil negeri datang daripada cukai barang dan perkhidmatan. Cukai barang dan perkhidmatan agak cekap daripada cukai-cukai lain kerana ia mempunyai asas yang jauh lebih luas daripada cukai-cukai lain. Secara keseluruhan, sekitar 47% daripada penggunaan negara Australia adalah tertakluk kepada cukai barang dan perkhidmatan. Sumber utama hasil cukai negeri adalah cukai gaji dan duty stamp. Kerajaan negeri juga mengenakan cukai ke atas tanah, judi dan juga kenderaan bermotor. Sejak pengenalan GST pada tahun 2001, pendapatan cukai barang dan perkhidmatan sebahagian daripada kedua-dua KDNK dan penggunaan isi rumah telah meningkat. Secara relatifnya, cukai barang dan perkhidmatan hanya menyediakan sejumlah kecil pembiayaan untuk perbelanjaan kerajaan. Gabungan negeri, wilayah dan hasil persekutuan pada tahun 2003 hingga 2004 berjumlah 268.1 bilion. Pendapatan cukai barang dan perkhidmatan menyumbang sebanyak 12% daripada angka ini iaitu sekitar 33.2 bilion. Yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merujuk kepada peningkatan saiz ekonomi negara. Saiz ekonomi biasanya diukur oleh jumlah pengeluaran barangan dan perkhidmatan. Ia secara jelas menunjukkan bahawa pakej GST adalah berbeza di seluruh negara. Sebagai contoh, lompatan dramatik dalam KDNK pada tahun 1987 di New Zealand
hampir tidak boleh dilakukan kerana pertumbuhan KDNK Australia dan Kanada mengalami ledakan yang serentak. Penggunaan domestik Australia telah meningkat secara mendadak yang membawa kepada pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan dan pertumbuhan ekonomi yang ditolak pada tahun suku pertama 2001. Selain itu, saya akan menerangkan tentang klasifikasi cukai, iaitu yang pertama, teknik cukai. Cukai tidak langsung merujuk kepada satu sistem penilaian yang diguna pakai ke atas Undang-Undang Cukai Tidak Langsung dari 1 Julai 2012. Ia terpakai kepada cukai barangan dan perkhidmatan, cukai kereta mewah, cukai penyamaan wen dan kredit cukai bahan api. Carta ini menggambarkan komposisi hasil cukai tidak langsung Kerajaan Australia pada tahun 2013 hingga 2014. Pada tahun itu, selain daripada cukai barang dan perkhidmatan, cukai tidak langsung Australia dibangkitkan pada kadar 46.7 bilion. Penyumbang utama hasil cukai tidak langsung adalah bahan buangan dan industri kastam pada kadar 18.3 bilion. Eksais tembakau pada kadar 8.5 bilion dan duti alkohol 5.9 bilion. Lain-lain cukai tidak langsung termasuk caj pergerakan penumpang, lesen penyiaran, penalti dan caj lain. Yang kedua adalah asas cukai. GST adalah sejenis cukai di mana apa sahaja barang dan perkhidmatan yang digunakan oleh pengguna mempunyai elemen cukai. Sebab itulah ia juga dikenali sebagai cukai kepenggunaan. GST adalah cukai penggunaan dan ia juga dikenali sebagai konsep nilai tambah. Di Australia juga, beberapa barang dan perkhidmatan adalah bebas GST dan barangan itu adalah makanan, pendidikan, ekspor, aktiviti-aktiviti kebajikan, kesihatan dan juga perkhidmatan keagamaan. Asas penggunaan cukai adalah mengecil pada satu-satu masa apabila keperluan perbelanjaan seperti pencen dan penjagaan kesihatan semakin meningkat. Yang ketiga adalah struktur kadar cukai. Semua barang dan perkhidmatan yang berada dalam kategori GST berkadar seragam akan dikenakan cukai sebanyak 10% bagi negara Australia. GST akan dikenakan ke atas penggunaan barang dan perkhidmatan pada setiap peringkat rangkaian bekalan. Contoh barangan dalam kategori ini adalah baju, kereta dan buah-buahan. GST tidak akan dikenakan kepada pengguna akhir. Struktur proporsional yang digunakan di Australia mengikut peratusan yang sama dikenakan tanpa mengira tahap pendapatan. Cukai barang dan perkhidmatan dikenakan pada kadar malas 10% sahaja. Berbanding dengan purata OECD, struktur cukai di Australia dicirikan oleh hasil yang lebih tinggi daripada cukai ke atas pendapatan peribadi, pendapatan korporat, cukai gaji, cukai harta, serta cukai barang dan perkhidmatan. Struktur cukai di Australia menunjukkan bahawa tiada pendapatan daripada sumbangan keselamatan sosial. Trend sejarah GST di Australia. GST atau Cukai Barang dan Perkhidmatan mula diperkenalkan di dalam ekonomi Australia pada tahun 2000. Bermula pada tahun GST diperkenalkan, Australia telah menggunakan sistem nilai tambah atau nama lain bagi sistem tersebut ialah Value Added Tax. Pihak yang bertanggungjawab ke atas pengurusan dan pentadbiran pencukaian adalah merujuk kepada ATO, Australian Taxation Office. Berdasarkan rajah berkenaan, ia menunjukkan bahawa kadar pada permulaan pelaksanaan GST adalah sebanyak 10% dan sehingga kini
kadar GST di Australia kekal sebanyak 10%. Terdapat dua jenis prinsip percukaian iaitu terdiri daripada prinsip ekuiti dan prinsip keberkesanan pentadbiran. GST adalah merupakan ekuiti melintang yang mana kerajaan Australia menggunakan konsep horizontal fiscal equalization yang mempunyai kemampuan fiskal yang sama rata di bawah dasar purata untuk menyediakan infrastruktur dan perkhidmatan pemerintah am. Di samping itu, kerajaan Australia juga menggunakan teori faedah yang mana individu yang mendapat faedah daripada perkhidmatan atau barang yang digunakan perlu membayar kadar cukai pada peratus yang sama. Seterusnya, prinsip keberkesanan pentadbiran. Berdasarkan rajah, ia menunjukkan bahawa kos pentadbiran berbanding dengan jumlah hasil cukai mendapat sebanyak 9% apabila dibandingkan dengan unit pentadbiran cukai iaitu ATO. Rajah ini menunjukkan perbandingan di antara kos pentadbiran ATO berbanding hasil kutipan GST yang diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah Syamina, BTIK Pakar, matrik nombor 262539. Dan hari ini saya akan terangkan tentang impak GST di Australia terhadap kerajaan dan juga masyarakat. Okey, seperti kita tahu, Australia telah melaksanakan satu sistem cukai baru iaitu TNTS pada Julai 2000 dan pelan ini telah membuat beberapa perubahan struktur dari segi peningkatan bantuan keluarga, pengurangan cukai pendapatan peribadi, peningkatan faedah dan juga pencen dan memasukkan beberapa cukai. Dan pelan cukai ini juga termasuklah dari segi termasuklah juga menggantikan 10% cukai barangan dan perkhidmatan ataupun satu lagi namanya adalah satu cukai nilai tambah iaitu VAT. First kali kita boleh tengok dari segi impak GST itu terhadap kerajaan dan kesan GST terhadap kerajaan kita boleh tengok dari segi makroekonomi, di mana The Macroeconomic Treasury di Australia mendapati bahawa GST ini membawa kepada perubahan sekali mati harga banyak item dalam ekonomi. Ini kerana harga barangan dan perkhidmatan banyak meningkat akibat dari segi pembaharuan cukai tidak langsung yang terkandung dalam pakej cukai walaupun harga itu kekal tidak berubah ataupun walaupun telah ditolak. Okey, selain itu juga harga kebanyakan pelaburan dan perkhidmatan jatuh ke dalam kos tertanam cukai tidak langsung yang terdahulunya ke dalam input perniagaan yang dikeluarkan. Ekonomi Australia telah menjadi perlahan kira-kira 1/4 walaupun sebahagian daripada perubahan itu disebabkan oleh faktor yang lain ataupun daripada aspek yang lain dari segi contohnya seperti peningkatan kadar faedah rasmi, harga minyak yang lebih tinggi di seluruh dunia dan sebagainya. Selain itu, anggaran kerajaan 2.2% dalam harga tertimbang rata-rata pembelanjaan penggunaan akhir digunakan sebagai ukuran kepada impak inflasi. Namun perkara itu tidak sama dengan CPI kerana di tempat lain kerajaan menganggarkan CPI akan meningkat sebanyak 1.9% sebagai hasil daripada langkah-langkah yang dicadangkan dalam pakej tersebut. Anggaran itu telah menggambarkan kesan-kesan inflasi cukai ke atas produk tembakau dengan alasan bahawa GST terhadap harga tembakau itu tidak boleh untuk alasan kesihatan awam dan diimbangi dengan pemotongan cukai, pendapatan dan ataupun kenaikan pembayaran jaminan sosial. Dan menurut dokumentasi kerajaan, kenaikan cukai tembakau yang direncanakan akan meningkatkan pengeluaran konsumsi akhir swasta besar sebanyak 0.7% dan kemungkinan besar akan memiliki efek yang sama terhadap CPI dan ini akan mengesahkan penggunaan tersebut. Selain itu, kita boleh tengok juga impak GST itu dari segi kewangan seperti financial sustainability, di mana ini kerana beberapa barang dan perkhidmatan yang dikecualikan oleh GST dan GST yang dilaksanakan adalah lebih kecil daripada yang asalnya dicadangkan. Dan tambahan pula barang dan perkhidmatan yang bebas GST ini lebih berkembang lebih pantas daripada asas GST dan akibatnya pangkalannya telah menyusut dari masa ke semasa. Sebagai peratusan pembelanjaan penggunaan asid
penggunaan akhir isi rumah dan telah menurut kepada panel kajian sistem cukai masa depan antarabangsa, asas cukai hanyalah 57% penggunaannya dan selain itu perbelanjaan penggunaan akhir isi rumah telah meningkat lebih perlahan daripada KDNK dan perbelanjaan penggunaan akhir isi rumah lebih perlahan daripada pendapatan isi rumah kerana orang lebih banyak menabung dan kurang menggunakannya. Dan dengan menggabungkan dua kesan ini, pendapatan GST itu telah menurun sebagai sebahagian daripada KDNK. Sebagai contoh, pada tahun 2003 hingga 2004, pengambilan GST adalah 3.8% iaitu daripada KDNK dan pada tahun 2012, angka tersebut telah jatuh kepada 3.15%. Dan dengan untuk memburukkan lagi keadaan, dari perspektif negara-negara Australia, sementara pendapatan GST itu diramalkan akan meningkat dengan kadar yang lebih perlahan dari KDNK dan perbelanjaan yang diperlukan untuk mengekalkan tahap kesihatan, pendidikan, program sosial yang lain cenderung untuk meningkatkan atau lebih cepat daripada KDNK. Dan ini akan membayangkan masalah anggaran struktur untuk kerajaan negeri dalam masa yang panjang. Dan daripada masa ini juga, banyak juga pakar ataupun pengulas cukai yang menyokong pembaharuan GST yang akan menghasilkan asas cukai yang lebih komprehensif dengan pengecualian minimum sesuai dengan cukai asal 1998 ataupun model New Zealand yang menggunakan standard yang lebih tinggi. Dan akan tetapi ada juga sarjana cukai yang berpendapat bahawa status bebas GST barang dan perkhidmatan tertentu sangat penting bagi persepsi pembayar cukai mengenai keadilan dan seterusnya boleh mendorong kepada pematuhan cukai. Selepas itu, kita boleh tengok dari segi impak GST itu kepada masyarakat pula. Dan kesan kepada masyarakat kita boleh lihat dari segi pembelanjaan isi rumah, di mana pegawai Australia telah menjagakan bahawa penggunaan ataupun pengguna akan mengubah tingkah laku mereka menjelang pelaksanaan GST. Seperti yang jagakan, sebilangan pengguna membuat pembelian yang akan mereka lakukan. Maksudnya, mereka melancang apa yang mereka lakukan pada masa akan datang untuk mengelakkan 10% GST 10% tersebut. Selepas pelaksanaan GST, kebanyakan pengguna yang ingin membeli kenderaan baru terpaksa menangguhkan pembelian mereka disebabkan oleh GST. Pelaksanaan GST telah menggantikan cukai ekses sebanyak 22% yang lebih tinggi ke atas kereta dan mereka akan membelinya semula apabila mereka benar-benar menjagakan yang harga kereta itu akan menurun. Dan GST juga terhadap masyarakat kita boleh lihat dari segi pengecualian makanan, di mana GST yang telah dijadikan telah menimbulkan pelbagai pendapatan tentang kebaikan dan juga sebaliknya untuk mengenakan cukai keperluan hidup terutamanya makanan. Dan sebilangan besar negara yang mengenakan GST memberikan layanan yang baik daripada makanan, di mana makanan sama ada dikenakan GST yang lebih rendah ataupun berkadar sifar seperti di UK, di Ireland dan juga di Kanada. Dan penjual makanan yang dikecualikan cukai akan dapat menuntut kredit GST ke atas GST yang dibayar ke atas sebarang input dalam pengeluaran makanan. Dan mengecualikan makanan dari GST akan menghasilkan penurunan harga makanan kerana kesan pengecualian cukai ataupun kesan penghapusan cukai tidak langsung itu terhadap input ke dalam pengeluaran makanan akan mengalir hingga ke harga akhir makanan. Dan menurut anggaran kerajaan, harga makanan di bawah pakej pembaharuan cukai tidak langsung akan meningkat sebanyak 4.4% dan telah mengurangkan 10% GST. Pembaharuan cukai tidak langsung ini dengan sendirinya akan menurunkan harga makanan sebanyak 5.6%. Kalau boleh lihat, di sebelah sini ada terdapat jadual mengenai kesan pengecualian makanan dan jadual ini juga telah menggambarkan pengecualian makanan ataupun bagaimana regressivity GST itu akan berubah sekiranya pengecualian makanan dijalankan dan kadar GST akan dinaikkan bagi mengembalikan kerugian yang dialami dalam pendapatan. Dan akibat daripada tidak mengenakan GST ke atas makanan, kadar GST itu yang baru adalah 11.96% pada anggaran kerajaan di Australia.
Dan ini bermaksud kenaikan harga yang diharapkan pada semua barang bukan makanan adalah 4.16%. Dan kita boleh juga lihat daripada jadual tersebut yang telah menganggarkan kesan mengecualikan makanan akan meningkatkan kadar GST barang bukan makanan untuk mengimbangi pengecualian makanan. Dan kita boleh lihat kalau semua makanan apabila pengecualian makanan dijalankan dan GST akan dinaikkan, ini juga boleh memberi beban kepada golongan yang mempunyai pendapatan yang lebih rendah. Okey, seterusnya kesan GST juga kepada masyarakat. Kita boleh lihat semasa mula-mula pelaksanaan GST, peruncit Australia khususnya bimbang bahawa GST ini akan menyebabkan kenaikan muslis. Namun masalah kemuslihan ini hanya seketika saja. TO juga mendapati bahawa hingga bulan Mac 2000 hinggalah Disember 2000, iaitu 6 bulan pertama GST, jumlah kemuflisan per suku adalah yang terendah sejak suku Oktober hinggalah Disember 1996. Dan menariknya, kebangkitan ini meningkat pada separuh pertama 2001, tetapi GST ini disebutkan sebagai penyebab kemuslihan dalam jumlah kurang dari 0.3%, iaitu dari jumlah kes. Dan setelah kenaikan sikat itu, jumlah kemuslihan jatuh pada setiap suku berikutnya pada tahun 2001. Dan impak pada masyarakat juga bagi anggaran kerajaan, iaitu pada 2.2%. Kerajaan juga telah mengenaikan kesan harga terhadap penggunaan relatif sederhana. Ini kerana GST 10% itu telah diimbangi oleh pengurangan cukai tidak langsung yang lain. Dan kerajaan telah menganggap setiap pengurangan kos perniagaan itu diserahkan sepenuhnya kepada pengguna, dan sudah tentu dengan mengatakan bahawa perubahan yang diteruskan sepenuhnya tidak konsisten untuk menunjukkan bahawa perniagaan itu mungkin mendapat keuntungan daripada input yang lebih murah, dan perniagaan hanya boleh menjadi lebih baik jika mereka menyimpannya sedikit pengurangan kos untuk meningkatkan pendapatan mereka. Dan oleh itu tidak boleh dikatakan bahawa kedua-duanya diberikan kepada pengguna dan perniagaan itu akan menjadi lebih baik. Okey, itu sahaja pembentangan daripada kami. Sekian, terima kasih.